Yang dihormati para ilmuwan asatiza yang berusaha barisan urus setiap program dan yang diraihkan para peserta seminar Fik Belia 4.0, selamat datang diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya Saharuddin bin Amirullah selaku pengacara majlis pagi ini mengharapkan para peserta dapat memberikan perhatian dan kerjasama yang diharapkan. Para peserta yang dikasihi sekalian, seminar akan dibuka dengan perkongsian yang pertama iaitu Fiqh Belia dan Akidah yang akan disampaikan oleh Sahibus Samaha Datuk Haji Bongso Aziz bin Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Terlebih dahulu, berikut serba sedikit latar belakang Datuk Mufti. Mufti Kerajaan Negeri Sabah merupakan satu-satunya lantikan anak jati Sabah Negeri Sabah dalam Mufti Sabah yang terdahulu sehingga dilantik pada tahun 2012. Selama mengelas tanggungjawab sebagai Mufti Negeri Sabah, pelbagai usaha dakwah yang dilakukan termasuklah dakwah di lapangan untuk menyantuni masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman Sabah. Antara yang terbaru ialah usaha dakwah yang dilakukan oleh Mufti memperkenalkan Fiqh Sabahi. Saya pun baru tahu Fiqh Sabahi dalam masyarakat Sabah yang majmuk untuk mudah difahami bersesuaian dengan peredaran zaman. Tanpa membuang masa, majlis dengan takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa fakhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pemuda, para belia, para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbicara mengenai belia dan akidah. Satu tajuk yang begitu signifikan dengan keadaan belia-belia kita pada hari ini. Kerana belia ini adalah tunjang bangsa. Pokok kepada terbangunnya tamadun umat terletak pada belia. Tanpa belia tidak akan ada tamadun. Maka sebab itulah di dalam Al-Quranul Karim begitu banyak cerita mengenai para belia, para pemuda yang begitu hebat yang dirakamkan oleh Al-Quranul Karim. Semuanya atas tunjang. Terus semuanya atas asas untuk memahamkan manusia bahawa soal akidah ini adalah soal yang paling dasar dalam Islam dan dia mesti bermula daripada generasi yang paling kritikal, generasi yang paling penting untuk mempertahankan akidah ini, iaitulah generasi para belia atau para pemuda. Kalau sekiranya generasi ini musnah, generasi ini rosak, maka rosaklah umat yang akan membangunkan negara bangsa. Alhamdulillah, saya ingin menyorot sedikit kisah yang hebat. Belum lama, barangkali sekitar 500 tahun yang lepas, yaitu pada tarikh 1453 Masehi, 1453 Masehi, berlaku satu peristiwa besar yang dicetuskan oleh seorang belia yang berumur 21 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita 21 tahun ini barangkali masih berada di universiti, mungkin juga pada tahun pertama atau tahun kedua. Maka belia ini telah menggoncang dunia dengan meruntuhkan satu empire yang sudah ratusan tahun tidak mampu digugat dan digugah, yaitulah Empire Byzantine ataupun Byzantium. Siapakah belia ini berumur 20 tahun?
ketika belia-belia lain sibuk dengan hal-hal keduniaan, tapi beliau telah berjaya meruntuhkan satu empire besar dengan menakluk kota yang dianggap paling kebal, paling kokoh, paling mantap, tidak akan dapat ditembusi oleh mana-mana tentera pada zaman itu, yaitulah kota Konstantinopel di Turki. Maka belia yang kita maksudkan ini ialah Muhammad Murad kedua atau Muhammad Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan ketika baginda berumur 21 tahun menjadi sultan bagi Empire Uthmaniyah dan kemudian berjaya membenamkan satu empire yang berkuasa di timur dan di barat ketika itu, yaitulah Empire Konstantinia atau Konstantinopel. Menakluk Istanbul, akhirnya merubah nama Konstantinopel kepada Konstantinia, yang kemudian hari ini dikenali sebagai Istanbul. Maka hari ini yang kita saksikan Istanbul ini adalah buah tangan daripada seorang belia yang mencetuskan peristiwa ini pada 28 Mei 1453. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan untuk saya berziarah ke sana suatu ketika dulu. Suatu keajaiban hasil daripada pemikiran kritikal, pemikiran kritis remaja belia ini. Bila beliau mengatur strategi menakluk kota ini dengan langkah awal menakluk The Golden Horn, Tanjung yang semacam tanduk yang dipanggil tanduk emas. Tetapi strateginya amat keluar daripada kotak, mana-mana kotak pun. Tidak terpikir orang bagaimana baginda dengan tenteranya yang begitu hebat, yang terpilih, yang dianggap Safwatul Mukhtarah, berjaya membawa lebih kurang 70 bahtera perang melintasi The Golden Horn ini. Bukan melalui laut, tetapi melalui darat. Bahtera-bahtera ini ditolak naik ke atas bukit dan kemudian turun di tanjung di sebelah. Itu puncak kejatuhan kota Konstantinopel. Baik, istimewanya. Apa yang istimewanya anak muda berumur 21 tahun ini? Pertama, tentulah akidahnya, subhanallah. Akidah yang mantap, ahli sunnah wal jamaah, bukan pengikut Syiah, bukan Bahaiyah, bukan Qadianiyah, bukan LGBT, bukan liberal, tetapi akidah yang sahihah, ahli sunnah wal jamaah, berguru dengan seorang guru mursyid keturunan Sayyidina Abi Bakar Siddiq yang dipanggil Maulana atau Maulvi Syamsuddin. Masya Allah. Anak-anak sekalian, para belia, meski barangkali kita rasa kita punya IQ tinggi, melepasi 200 contohnya, kita tidak perlu berguru dengan mana-mana. Jangan. Pandangan tidak atau menganggap pandai ini sebenarnya menyerlahkan kebodohan. Tidak ada manusia yang paling pandai sekalipun tanpa guru. Maka demikian Muhammad Al-Fatih berguru dengan guru-gurunya ramai, tetapi antara yang dianggap mursyid ialah Syekh Syamsuddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok dalam di museum yang menggambarkan peristiwa tersebut, bagaimana sultan yang hebat ini berdiri dan di sebelahnya seorang tua berjubah dan berserban besar. Itulah Syekh Syamsuddin. Guru, jangan tidak berguru. Hebatnya lagi, di samping yang Ustaz sebut tadi mengenai strategi mantap, strategi hebat beliau, tetapi ada satu benda yang dicatatkan oleh ahli sejarawan. Sejak beliau balik, beliau tidak pernah meninggalkan 3 perkara. 1, salat 5 waktu. Yang kedua,
salat sunat rawatib. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, qiyamul lail, bertahajud setiap malam. Tidak pernah tinggal. Bayangkan sejak balik, katalah balik mungkin 12-13 tahun, atau kita biasanya 15 tahun, sehinggalah 21 tahun, 6-7 tahun adalah amat komited. Dan tentara-tentara yang dia pilih untuk menakluk Konstantinia ini, Istanbul ini, atau Konstantinopel ini, adalah tentara-tentara yang juga dipilih daripada benih-benih yang terbaik, yang juga memiliki 3 ciri ini. Kalaupun tidak sama dengan dia, apa yang boleh kita lihat dalam peristiwa ini? Para belia, para pemuda, untuk membangunkan Islam, semangat saja tidak cukup. Untuk membangunkan Islam, maka pemantapan akidah itu adalah perkara yang paling dasar yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ini amat bertepatan. Dan dalam Quran penuh dengan kisah-kisah hebat para anbiya, para nabi-nabi yang mempertahankan akidah ini sebagai perkara fundamental dalam kehidupan mereka, sama ada untuk diri mereka ataupun seruan dakwah kepada musuh-musuh mereka. Ambil saja cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bila Nabi Allah Ibrahim menggunakan strategi akal, memprovok Namrud atau Nimrod, dalam Bible, dalam Old Testament disebut Nimrod atau Namrud dalam Al-Quran. Provokasinya bagaimana? Ditunggu Namrud ini semua keluar berpesta. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim menyelinap masuk ke dalam rumah kuil sembahan Tuhan-Tuhan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Memusnahkan berhala satu demi satu dan meninggalkan hanya satu yang paling besar. Tujuannya provokatif, supaya Namrud berpikir, jangan kamu sembah berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bila Nabi Allah Ibrahim ditangkap, sebaik Namrud sampai balik daripada pesta, dia tengok kuilnya hancur lebur, Tuhan-Tuhannya habis musnah, maka disuruhlah segala kekuatan yang ada, cari hidup atau mati siapa yang melakukan angkara durjana ini. Ya mudah, karena sudah ada rekod Ibrahim ini pernah dikatakan melawan bapaknya Azar. Juga dengan satu dialog yang menarik. Pak, apa bapak buat? Kata Azar, aku ini tukang buat berhala. Berhala ini siapa? Inilah Tuhan kita. Kata Ibrahim, Pak, sepatutnya Tuhan ini yang buat kita. Kita bukan buat dia. Bukan kita yang warnakan dia, bukan kita yang ukir tangan dia, kepala dia, mata, bukan. Ini bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dalam dakwah, yang memikir, membawa, mengimbau otak pemikiran bapaknya. Tapi kerana hidayah itu datang daripada Allah, belum sampai, maka bapaknya halau dia keluar. Ada sudah rekod itu dan tidak mudah, tidak susah untuk menangkap Ibrahim. Maka Ibrahim dihadapkan kepada Namrud. Maka perkara pertama ditanya oleh Namrud, kamukah yang namanya Ibrahim? Benar Tuanku, kamukah yang memusnahkan berhala-berhala di sini? Tuhan-Tuhan kami ini, ada yang patah tangan, ada yang pecah kepala, ada yang pecah perut. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, pemuda. Kita bicara mengenai akidah, belia dan akidah. Kata Nabi Ibrahim, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Itu bahasa kita di sini. Jangan tanya pati, tanya tuna. Berhala yang paling besar, kerana dia saja satu-satunya berhala yang tidak apa-apa, tidak rosak, tidak binasa. Dan kebetulan dalam penafsiran ini, para mufassir mengatakan Sayyidina Ibrahim menyangkutkan kapaknya di tangan berhala ini. Kalau tidak percaya, tanya sama berhala yang besar itu. Jangan-jangan dia yang punya angkara, karena terbukti di tangannya ada kapak. Subhanallah, apa yang Nabi Ibrahim, belia yang begini muda, mau sampaikan kepada Namrud akidah.
Kamu sembah berhala ini tidak dapat buat apa-apa. Malah bila aku simpan kapak, gantungkan di tangannya juga, dia tidak boleh buat apa-apa. Hatta kalau lalat hinggap di hidungnya pun, dia tidak akan mampu untuk melarikan, menghalau lalat tersebut. Jangan sembah ini. Ini batu kamu yang buat. Sembah Allah Jalla wa'ala. Poinnya, untuk menegakkan akidah. Seawal remaja yang bernama Ibrahim ini menggunakan kaedah logik yang begitu dahsyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita para remaja hari ini harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh para anbiya ini. Contohnya Nabi Allah Ibrahim. Menggunakan logik akal. Kalau kita berjumpa dengan orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana kita berhujah? Kita mau berhujah dengan Quran, dengan Sunnah. Mereka tidak percaya Quran dan Sunnah, tapi berhujah dengan sesuatu yang boleh mengguncang akal fikiran mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak belia, anak-anak remaja, para pemuda. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ialah akidah. Akidah ini daripada perkataan uqdatun, simpulan. Uqdah, simpulan. Ini tali mikrofon ini, kalau saya simpul begini, ini dipanggil uqdah, simpulan. Satu simpulan. Maka akidah itu maknanya dari sudut syara, keyakinan, kepercayaan yang tersimpul kukuh dalam diri seseorang. Maka bila disandarkan dengan Islam, akidah Islamiyah atau aqidatul Islam, dia bermakna simpulan kukuh yang tertancap dahsyat dalam mantap kokoh dalam diri seseorang tentang Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tentu saja Allah yang dimaksudkan di sini, Allah yang mengikut piawaian Allah sendiri yang disebut dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, wahai Muhammad, katakan. Kalau mereka tanya siapa Tuhan kamu, katakan huwallahu ahad, dia Tuhan kamu yang satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak tiga dalam satu, tidak satu dalam tiga, tidak berjuta, tidak. Allahus Samad, dia punca segala perlindungan, permohonan, kecintaan, pergantungan hidup, permohonan apa saja. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak punya anak, tidak punya bapa, dan yang paling penting dia tidak sama dengan sesuatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uqdah, akidah ini, betul kita tidak benarkan kalau ada pihak mau mengubah definisi ini, Allah ini, kepada definisi lain, kepada pengertian lain, kepada sifat selain daripada sifat yang dikatakan Allah. Nah, beliau mesti mempertahankan ini. Kami bukan beliau, tapi sudah masuk beliau. Kalau beliau, maknanya sudah di hujung-hujung. Sudah di hujung-hujung. The ending itu, the end itu sudah hampir. Harapan kami para belia untuk mempertahankan akidah Islam ini, sebagaimana Sayyidina Ibrahim alaihi salam dicatatkan Al-Quran. Ashabul Kahfi, cerita lain. Ashabul Kahfi, satu kumpulan, innahum fityatun amanu, dia satu kumpulan remaja belia amanu, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kerana mereka dicoba dengan pemerintah yang zalim, yang menindas demi mempertahankan akidah, maka mereka bersembunyi di satu gua. Lantas Allah tidurkan mereka. Ini kisahnya panjang, tapi ceritanya bagaimana satu golongan remaja, belia, pemuda
yang sanggup untuk mempertahankan akidah mereka, yaitulah akidah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak ada duanya, tidak ada tiganya, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, Tuhan yang maujudun bila makan, yang wujud Allah itu, tetapi tidak memerlukan tempat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertahankan ini. Sebab itu kita di Sabah, alhamdulillah. Kita di Sabah ini alhamdulillah sejak 1973. Saya sebut berulang-ulang kali, terutama kepada generasi belia, supaya kita sedar bahawa bumi kita ini bukanlah no man's land. Bumi ini negeri, bumi yang tidak ada penghuninya, tidak ada yang pemilik, tidak. Alhamdulillah. Tahun 63 bila kita merdeka, kemudian 10 tahun selepas itu 1973, maka perlembagaan negeri Sabah ini telah pun meletakkan, mengkanunkan, melembagakan Islam as a religion of the state, sebagai agama negeri ini. Kita pertahankan. Yang mempertahankan ini para pemuda. Kerana zaman ini zaman kamu yang mahir, min amharin nas, kamu yang mahir, alhamdulillah. Maka yang akan mempertahankan kedudukan Islam ini para belia, para pemuda. Kerana pencapaian ini meletakkan Islam dalam perlembagaan negeri bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu pencapaian hebat yang mesti kita pertahankan. Dan alhamdulillah, 2 tahun lepas, setahun lebih yang lepas, 2019, kita lembagakan lagi, kita masukkan lagi dalam enactment kesalahan jenayah syariah negeri, bahawa negeri ini meletakkan ahli sunnah wal jamaah sebagai aliran akidahnya. Manhajnya, approach-nya, metodologinya siapa? Metodologi akidah yang disusun oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, atau dikenali dengan Asy'ariyah. Fiqhnya fiqh 4 madhab dengan keutamaan madhab Syafi'i yang menjadi madhab tunjang di negeri ini, bukan saja di negeri ini tapi di rantau Nusantara ini dan sebagian besar dunia Islam. Malah dimasukkan dalam peruntukan ini sebagai akar, sebagai tunjang kepada amalan beragama dan kefahaman, yaitulah tasawuf yang berasaskan manhaj Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, dan lain-lain imam sufi yang mu'tabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para belia, para remaja, ini mesti kita pertahankan. Kerana kita tidak mau bila ini terlepas, belia di luar sana ada 1000 ancaman, malah berjuta ancaman yang halus dan yang kasar. Kalau belia-belia zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman akidah yang jelas, akidah syirik, akidah kufur, hari ini ancaman itu lebih pelbagai. Dalam keadaan iman kita semakin meruduh, maka ancaman makin hebat, makin besar. Maka lahir anak-anak belia kita yang begitu celupar, menghentam agama, memperlekeh, menghina agama sewenang-wenang dalam media-media sosial. Maka remaja-remaja kita, para belia, kena lawan ini. Kami beliau-beliau kami tidak boleh lawan, hanya melawan melalui ceramah. Tapi mereka ini tidak dengar ceramah, tidak dengar tausiah, tazkirah. Yang mereka tengok ialah WhatsApp, yang mereka tengok ialah Facebook, Instagram, Telegram. Yang tahu ini para remaja, para belia Islam. Pertahankan, dapatkan kemahiran ini, sehingga kamu boleh
mempertahankan Islam dengan sebaik-baiknya. Mempertahankan Islam bermakna mempertahankan akidah Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka untuk mempertahankan Islam ini perlu kekuatan. Umpama orang pergi berperang, dia tidak pergi dengan tangan kosong, dia tidak pergi dengan penumbuk. Ibn Rainbow yang dianggap, yang dianjung namanya sebagai askar yang begitu hebat, dia pun memerlukan senjata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka senjata anak-anak muda untuk mempertahankan akidah Islam daripada serangan 1001 jalan untuk merosakkan umat ini ialah melalui akidah yang benar. Maka pada pandangan kita, sebab itulah kita lembagakan di negeri ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, supaya kita jelas, akidah kita jelas umpama matahari di siang hari. Kerana pendekatan Asy'ariyah ini pendekatan yang diterima oleh majoriti ulama yang menolak tasbih dan tajsim, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, yang mengambil jalan tengah yang harmoni, akhirnya yang menerima pentakwilan dengan sifat-sifat Allah yang sesuai. Tujuannya supaya akidah ini jangan terpeleset, jangan terpelicuk, jangan tergelincir daripada landasannya, dan jangan akidah ini menyebabkan kita menjadi manusia yang paling ekstrim, yang mudah-mudah mengkufurkan, membid'ahkan orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini ancaman kita banyak. Dia masuk dalam 3F. Ada yang kata 7F. Fun, food, another one, film, movie, dan banyak lagi kalau kita mau cari FF yang lain. Tapi maknanya ini yang besar, yang dimasukkan, diracuni makanan kita dengan sumber-sumber yang tidak halal dan syubhat. Diracuni pemikiran anak-anak kita dengan program-program hedonism, fun, asalnya untuk menggembirakan, menyeronokkan. Islam tidak melarang keseronokan, kegembiraan. Tapi kata Nabi SAW, ruwaida, berpada-padalah, jangan berlebih-lebih. Bila dia sudah menjadi matlamat hidup untuk keseronokan, maka dia jadilah hedonism. Dan kita yang beramal dipanggil hedonistik. Akhirnya Tuhan kepada generasi ini ialah keseronokan semata-mata. Apa yang menyeronokkan? Para sarjana mengatakan kurang-kurang 3 ta. 3 ta. Ta, 3 tas. Takhta, kekuasaan, harta benda, kekayaan, dan wanita. Ini akan merosakkan kalau ini dijadikan matlamat hidup. Sebab itulah remaja ini dikawal, dipimpin. Semangatnya yang mendidih dipimpin untuk menjadi Muhammad Al-Fatih kedua. Benar muda remaja, benar bersemangat, benar darahnya mendidih untuk dibawa mempertahankan Islam, dibawa meningkatkan syiar Islam, dibawa untuk meninggikan kalimah Allah, li'la'i kalimatillahi hiyal uliya. Ini maka anak-anak sekalian, para remaja, para pemuda, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada dia remaja sampailah umur 40 tahun adalah orang yang paling amanah, paling jujur, paling baik kepribadiannya. Jangan rosakkan kepribadian itu.
bentuk diri menjadi mukmin, muslim yang punya kepribadian yang tinggi, akhlak karimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin. Tentulah kita pernah dengar cerita Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada langit, kumpul orang Quraisy. Wahai sekalian orang Quraisy, kalau aku cerita di belakang Bukit Uhud, di kota kita Makkah ini ada musuh yang bersiap siaga untuk membunuh kamu, menyerang kamu, apakah kamu percaya? Kata orang Quraisy, tentu kami percaya kepada kamu wahai Muhammad, kerana selama ini image kamu bersih. Kamu Al-Amin, kami sendiri yang beri kamu gelaran Al-Amin, yang paling amanah, yang paling jujur. Tidak pernah pun kami mendengar sepatah perkataan dusta daripada bibir. Maknanya mereka mengiktiraf. Melainkan bila soal iman, bila Rasulullah kata, aku baru balik daripada langit, daripada Masjid Al-Aqsa, bla 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 bla, barulah kata Abu Jahal, Abu Lahab, alihadza jama'tana ya Muhammad, apakah kamu mau kumpul kami ini untuk menceritakan perkara karut marut ini? Satu persoalan lain. Tetapi yang kita mau timbulkan, yang kita mau highlightkan, remaja-remaja mesti membentuk kepribadian yang bolehkan orang lain percaya, yang orang lain meletakkan harapan yang tinggi. Nah, selepas itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ketika umur 40 tahun. Bermulalah perjuangan sebenar. Yang tadi persiapan. Remaja-remaja kita bersiap. Jangan leka dengan perkara-perkara yang melalaikan. Perkara-perkara hiburan, perkara ini benda-benda yang ruwaida. Boleh, tapi jangan sampai menjadi matlamat hidup. Boleh, jangan sampai perkara-perkara ini menjadi malarizm. Maknanya menganggap benda yang malar ini, yang sentiasa ada ini, suatu ideologi yang mesti kita laksanakan, satu amalan yang mesti. Jangan, kerana ini akan merosakkan perjuangan umat Islam. Maka bila kita sebut belia dan akidah, pastikan soal akidah ini adalah soal yang amat dititik beratkan. Malah kalau kita tengok carta perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun menanamkan akidah di Makkah. 13 tahun. Bukan 3 tahun, 13 tahun. Buahnya yang dipetik di Madinah, membentuk negara, membentuk undang-undang, membentuk perlembagaan, perjanjian damai, hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain itu 10 tahun di Madinah. Artinya 13 versus 10, maknanya 13 tahun itu meletakkan dasar kokoh, fundamental yang kokoh. Umpama kita membuat bangunan, bata untuk dinding tidaklah sepenting daripada piling, footing di bawah itu. Bangunan yang kita nampak mungkin 10 tingkat, rupa-rupanya pilingnya mungkin 20 tingkat di bawah. Maknanya apa anak-anak? Akidah. Mantapkan akidah. Bila mantap akidah, maka urusan-urusan lain beres. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita di Sabah ini kita banyak berhadapan dengan masalah-masalah, perkara-perkara yang boleh menyebabkan tergelincirnya akidah. Amalan-amalan sebagian masyarakat kita ini perlu diperbetulkan melalui dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan-amalan songsang, amalan-amalan sesat, sama ada difatwakan atau tidak difatwakan, ini ada. Walaupun tadi kita sebut sudah kita letak dasar yang kokoh, fundamental dalam perlembagaan, itu isu perlembagaan, isu pengamalan. Maka berdasarkan peruntukan perlembagaan tadi, inilah kita ambil peluang untuk memastikan bahawa akidah para belia, akidah para pemuda ini terjaga. Tidak lain dan tidak bukan, jawapannya ialah melalui dakwah. Yang kedua,
memahami ancaman itu sendiri, memahami musuh. Umpama orang yang mau berperang, dia kena tahu, kena paham strategi musuh. Ustaz cerita tadi tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih menakluk Konstantinopel. Sebelum dia boleh menaikkan tenteranya, bahteranya naik di atas bukit Golden Horn itu, dia kaji dulu, dia hantar spy-nya dulu, dia hantar pengintipnya dulu. Oh, tidak boleh lalu melalui laut biasa, karena di situ ditanam, direntangkan rantai-rantai besi yang besar. Mana-mana kapal bahtera yang limpas di sana pasti akan karam. Maka memahami musuh itu penting. Maka hari ini belia-belia juga kena memahami ini. Isu-isu liberalism misalnya, golongan-golongan yang liberal, yang meruntuhkan dan melonggarkan sendi-sendi. Umpama syariat Islam ini, umpama sendi tangan kita ini, setiap jari, malah sampailah ke tangan kita ini, ada sendi-sendi ini yang menguatkan tangan ini, yang menjadikan tangan ini mampu memegang, malah mampu memukul atau menumbuk dan seumpamanya. Tapi kalau ini dilemahkan, maka percayalah, kekuatan kita akan hilang. Maka musuh melalui strategi liberalism meliberalkan ajaran agama, yang mana ajaran agama yang sudah established dianggap ini pandangan ulama, hukum hakam Islam yang sudah diterima 100% berasaskan Quran dan Sunnah. Oh, dia kata ini sesuai untuk abad ke-7, ke-8 Masehi dulu, zaman Nabi Muhammad di padang pasir. Hari ini tidak sesuai. Ini liberal. Akhirnya amalannya macam mana? Daripada liberal jadi plural. Plural ini maknanya mengiktiraf semua. Dalam Islam ini, mengiktiraf ini kita hanya mengiktiraf Islam. Inna dina indallah al-Islam. Inna dina indallah al-Islam. Yang diridai, yang kita iktiraf Islam saja. Tapi bukan bermakna kita tidak boleh berinteraksi secara harmoni dengan masyarakat lain. Masyarakat lain sebahagian daripada elemen atau unit-unit masyarakat yang perlu untuk kita santuni. Dan sunnah Nabi SAW begitu jelas. Saya selalu sebutkan, dalam keadaan Nabi SAW seorang tokoh unggul, seorang pemimpin unggul ketika itu yang amat berkuasa di Madinah. Perhatikan bagaimana Nabi meladeni, menyantuni, melayani golongan bukan berkuasa, yang bukan Islam. Nabi SAW menggubal perlembagaan piagam Madinah, Sahifah Madaniyah, dan memastikan golongan minoriti, masa itu mereka majority, golongan yang bukan Islam ini mendapat hak kebebasan mereka, kebebasan budaya, kebebasan beragama, kebebasan berinteraksi sesama mereka dan seumpamanya melalui Sahifah Madaniyah. Ini bila dibuat bukan pada abad ke-20, bukan pada abad ke-19, tetapi dibuat pada kurun ke-7, 1400 tahun dahulu. Siapa ikonnya? Nabi kita Muhammad SAW. Maka perhatikan para pemuda sekalian, ikon kita Nabi kita Muhammad SAW adalah idola kita. Bukan idola macam kita idolize penyanyi, tidak. Tapi idola yang cara kehidupannya, pemikirannya, pengamalannya, strateginya, kemahirannya, ini diadun menjadi pribadi seorang muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para belia, para remaja yang dikasihi sekalian, rumusan daripada perbincangan kita ini, para remaja adalah tonjang kepada generasi akan datang. Maka para remaja ini harus dibekalkan dengan akidah yang mantap, yang sahih, yang jelas, yang tidak ada ragu-ragu, tidak ada ragu-ragu dan tidak ada kerancuan di dalamnya. Akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Daripada akidah yang mantap ini, maka bermulalah usaha-usaha dakwah islahiyah
kepada masyarakat, kepada generasi, mediumnya tentu saja medium yang sesuai dengan zaman sekarang ini, yaitulah medium internet, online, segala macam. Kamu lebih maklum. Gunakan ini untuk dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila saya tengok Ustaz Abdul Samad, LCMA, Facebooknya saja, followersnya saja hampir 4 juta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan kalau 4 juta sampai message Islam kepada mereka, berapa banyak pahala berantai yang kita dapat. Jadi anak-anak remaja yang dimuliakan Allah, barangkali itulah sedikit pencerahan dan perkongsian yang boleh kita kongsi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairal jaza kepada penganjur Fiqh Belia 7.0 ini. Mudah-mudahan Allah memantapkan, menanamkan istiqamah di dalam diri para belia dan para pemuda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.